محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Ialah Allah yang Maha Agung, yang kita sebagai hamba-Nya mencari-cari apa yang mendatangkan redha daripadanya. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berada pada bulan Sya'ban. Berarti kita menghampiri bulan Ramadan. Maka pada malam ini kita nak baca beberapa perkara yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Apakah ada petunjuk daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusus berkaitan dengan bulan Sya'ban? Sebab selama kita duduk, kita dah kata bahawa dalam ibadah, contoh teladan bagi kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul utusan Allah yang menerima wahyu. Jadi apa-apa berkaitan dengan dosa pahala, apa-apa berkaitan dengan redha dan kecintaan dari Allah, Nabi lah orang yang paling tahu, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi dalam tata cara ibadat tidak dapat tidak. Siapa yang nak buat ibadat yang terbaik, dia mesti kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asal dalam agama kita. Siapa yang menyalahi asal ini dan dia mendakwa ada orang lain yang lebih baik amalan dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena cek balik tahap keislaman dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Orang yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Jadi kembali kepada cerita bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Rejab, saya tengok ramai orang duk cerita bab Rejab. Rejab tu, Rejab ni, sekian tu, sekian ni. Padahal dari sudut hadis-hadis tentang kelebihan bulan Rejab tidaklah sekuat tentang hadis kelebihan bulan Sya'ban. Maka ramai orang dia mengabaikan bulan Sya'ban yang berada di antara Rejab dengan Ramadan. Rejab dia bulan haram, betul. Kelebihan dia sebagai bulan haram tu betul. Tapi amalan-amalan di dalamnya secara khusus tidaklah datang dalam riwayat yang sahih. Bukan kata tak boleh beramal, kita beramal atas nama dia adalah bulan, kita beramal di atas nama dia adalah bulan haram. Adapun bulan Sya'ban, maka memang ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan amalan dalam bulan Sya'ban. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apabila masuknya bulan Sya'ban? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kita hari ni berapa Sya'ban? 4 Sya'ban. 4 Sya'ban dah hari ni. Dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum
wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi ni kalau dia puasa sungguh sehingga kita tengok Nabi macam tak ada hari tak puasa. Dan kalau dia hari berbuka, kita kata sungguh dia berbuka sehingga kita rasa bila Nabi nak puasa. Dan tidaklah, makna waktu hari Nabi puasa sungguh. Waktu orang tak puasa memang ada hari Nabi tak puasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan tidaklah aku tengok bulan yang paling banyak Nabi puasa pada hari-harinya selepas daripada bulan Ramadan melainkan bulan Sya'ban. Jadi Nabi ini mengikut Aisyah radhiyallahu anha paling sempurna puasa sebulan Ramadan, dia Nabi puasa sebulan penuh. Kemudian bulan lain Nabi puasa sunat. Paling banyak puasa sunat pada hari-hari bukan Ramadan adalah pada bulan Sya'ban, bulan dia. Jadi berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu atau kita disunnahkan untuk memperbanyakkan puasa di bulan Sya'ban. Jadi puasa sunat di bulan Sya'ban ni disunatkan, bukan Isnin Khamis saja boleh. Siapa yang belum lagi start puasa bulan Sya'ban boleh start. Kalau nak start esok pun boleh, hari Rabu. Hari Rabu boleh sebab dia bulan Sya'ban. Hari Khamis lagi boleh, dah ada bulan Sya'ban, jatuh pula hari Khamis lagi sunat. Disunnahkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bersabda, ma alimtuhu ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shama syahran kullahu illa Ramadan. Tak pernah aku tengok Nabi puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi ini sunnah. Kalau dulu ada orang buat puasa 3 bulan berturut-turut, bulan Rejab sebulan, bulan Sya'ban sebulan, bulan Ramadan sebulan. Ini kita katakan bertentangan dengan hadis yang Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu. Aisyah isteri Nabi, dia kata Nabi tak pernah puasa penuh melainkan bulan Ramadan. Dan paling banyak puasa sunat selepas Ramadan adalah puasa sunat di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Dan beberapa, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni, dia kata makruh berpuasa penuh selain daripada bulan Ramadan. Kan dia mengambil kata makruh puasa penuh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis itu. Ada khilaf di kalangan ulama berdasarkan, ada riwayat juga boleh atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan berpuasa penuh di dalam bulan Sya'ban. Sehingga kata Ibnu Hajar rahimahullah, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawwu'an aktsara min siyamihi fi ma siwa wa kana yasumu mu'dhamu Sya'ban. Banyakkan ulama berpandangan yang disebut Nabi puasa banyak di bulan Sya'ban ialah kebanyakan hari, tapi tidak juga penuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya kenapa Nabi puasa banyak di bulan Sya'ban, dalam riwayat hadis yang lain, riwayat Al-Imam An-Nasa'i,
dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia kata, qultu ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, aku tanya ya Rasulullah, lima araka tasumu min syahrin min asy-syuhur, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok kamu puasa sunnah dalam bulan-bulan lain seperti mana aku tengok kamu puasa di bulan Sya'ban. Maknanya Nabi ni memang banyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Sehingga Usamah bin Zaid kata, ya Rasulullah, aku tak nampak mu puasa sunat dalam bulan lain seperti mana kamu puasa sunat di bulan Sya'ban. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i? Kata Nabi, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu baina Rajab wa Sya'ban Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku banyak puasa di bulan Sya'ban kerana bulan itu adalah bulan yang dilupai oleh ramai dari kalangan manusia, yang terletak di antara bulan Rejab dan bulan Ramadan. Bulan Rejab bulan haram, bulan Ramadan bulan wajib puasa. Sya'ban ni tengah-tengah, ramai orang tak ambil cana. Kata Nabi, aku puasa banyak di bulan Sya'ban kerana pada bulan tersebut ramai manusia lupa tentangnya. Dia berada di antara Rejab dan Ramadan. Dan kata Nabi, wa huwa syahrun, dia adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Tuhan sekalian alam. Dan aku suka waktu amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itu antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Kerana kata Nabi, pertama, ramai orang tak puasa bulan ni, aku puasa. Sebab memang antara kelebihan amalan ialah kita beramal di waktu orang lain tak buat. Tak ramai orang lupa kepada amalan tu, tiba-tiba kita buat. Di situ adanya fadilah, kelebihan, iaitu beramal pada saat manusia meninggalkannya. Kemudian dalam hadis yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada bulan Sya'ban amalan ni diangkat. Amalan ni diangkat. Dan aku suka amalanku diangkat waktu sedang berpuasa. Kita tak tahu bila. Sebahagian orang mengkhususkan saja nisfu Sya'ban. Kita kata tak, Nabi tak tuju nisfu Sya'ban je. Nabi buat amal sepenuh bulan Sya'ban. Nabi tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban, sebaliknya Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud, qala kana ahabbu asy-syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Adalah bulan yang paling Nabi suka untuk berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban, kemudian sambung dengan bulan Ramadan. Sambung dengan bulan Ramadan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, berpuasa di bulan Sya'ban lebih baik daripada puasa sunat di bulan haram. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa sunat di bulan Sya'ban lebih afdal dari puasa sunat di bulan-bulan haram. Wa afdalut tatawwu' ma kana qaribun min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Dan puasa sunat ni
Yang paling afdal ialah apa yang sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Sebab tu kita tengok Nabi ni, dia macam qabliyah dengan ba'diyah, tuan-tuan. Kalau bahasa mudah lah, tak ada lah istilah agama tu sebut macam tu. Tapi kita nak katakan seumpama qabliyah dan ba'diyah. Ada yang wajibnya Ramadan, sunat sebelum Ramadan Sya'ban, sunat selepas Ramadan puasa 6. Nampak tak? Jadi berkata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa afdalut tatawu'i ma kana qaribun min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Sunat yang paling afdal daripada puasa ni apa yang mendampingi Ramadan sebelum dan selepas. Kalau sebelum, bulan Sya'ban. Kalau selepas, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Wa takunu manzilatuhu minas siyam bimanzilati sunanir rawatib minal ma'al fara'id qablaha wa ba'daha wa hiya takmilatun li naqsil fara'id. Seperti mana qabliyah dan ba'diyah tu dia menyempurnakan kekurangan dalam salat fardu, maka begitulah kata Ibn Rajab, puasa sunat menyempurnakan kekurangan pada puasa yang wajib. Jadi sebelum dan selepas Ramadan itu yang paling sunat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam Sya'ban syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan yushiru ila annahu lamma iktanafahu syahrani 'azimani asy-syahrul haram wa syahrus siyam ishtaghala an-nasu bihima anhu fasara maghfulan anhu wa katsirun minan nas yadhunnu anna siyama Rajab afdala min siyami Sya'ban li'anna Rajab syahrun haram wa laysa kadzalik. Berkata Ibn Rajab, bila Nabi sebut bulan yang dilupai oleh manusia, kerana ramai manusia duk nampak Rajab dan Ramadan, Rajab Ramadan. Waktu baru ni kita tengok bila masuk bulan Rajab, ramai orang duk kempen. Masuk Sya'ban ni sedar betul, hari ni 4 Sya'ban dah. Nak masuk Rejab, kemarin lagi esok 1 Rejab, kita pun ada bulan Rejab. CCTV ni macam-macam kat TV keluar bab bulan Rejab. Bulan Sya'ban tak ada. Memang Nabi SAW sebut dalam hadis, bulan ini bulan yang dilupakan oleh ramai manusia, kerana mereka nampak Rejab sebagai bulan haram dan mereka nampak Ramadan sebagai bulan wajib puasa. Tapi Nabi sendiri, sebab tu kita kata, kalau kita tengok dalam neraca amalan Nabi, banding puasa Rejab dengan puasa Sya'ban, mana lebih banyak Nabi puasa? Sya'ban, hadis ada hadis. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi tak ada puasa sunat lebih banyak hari berbanding di bulan Sya'ban. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihkan puasa Sya'ban daripada puasa Rejab. Hadis ada dalam bab ni, ada hadis. Tapi ramai orang duk tuju puasa Rejab. Padahal di sisi Nabi puasa Sya'ban. Jadi kita ni kena baiki kacamata ibadat kita biar seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sangka Rejab lebih afdal. Tak. Nabi lebih banyak puasa Sya'ban berbanding Rejab. Menunjukkan puasa Sya'ban lebih afdal berbanding puasa-puasa di bulan haram. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan beribadat di waktu orang meninggalkannya. Dalam agama kita, apabila tiba satu waktu orang tinggalkan sunnah tersebut,
Ada kelebihan bagi orang yang tahu tentang sunnah ni mengamalkannya. Kerana kita dapat pahala menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Kita dapat pahala menghidupkan sunnah yang ditinggalkan. Dan ada galakan dalam agama untuk menghidupkan waktu-waktu yang manusia lalai dengan ibadat. Seperti contoh solat malam. Sewaktu manusia tidur, ramai manusia tidur, tiba-tiba kita bangun untuk solat walaupun sekadar 2 rakaat, maka itu sebaik-baik solat sunnah. Pasal apa? Sebab kebanyakan manusia tidur. Dia salat di saat maknanya orang lain tak buat ibadat, kita yang buat. Betapa besarnya pandangan Allah kepada hamba yang beribadah di waktu manusia melalaikannya. Dan kerana sekian banyak manusia tak ada yang mereka sedang lalai, tiba-tiba ada orang ni buat, Allahu Akbar. Besarnya nilai atau besarnya pandangan Allah pada hamba yang melakukan amalan tersebut. Sebab tu kalau orang tidur, kita bangun salat malam, besar pandangan Allah. Di sisi Allah besar. Begitulah juga di waktu orang tak puasa sunat, kita puasa sunat. Pada hari yang Nabi SAW ajar kita untuk puasa sunat. Jangan pula kalau gitu Ustaz, kita puasa pada hari raya, orang lain tak puasa, tak ada seorang puasa, kita seorang puasa. Haramlah pula puasa di hari raya. Kena tengok puasa yang disyariatkan. Nabi puasa, tapi ramai orang tak puasa. Kita pun puasa pada hari ini mengikuti sunnah Nabi. Besarnya pandangan Allah kepada amalan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan pada menghidupkan amalan di waktu orang meninggalkan amalan tersebut ada beberapa faedah. Yang pertama, kerahsiaan amalan. Amalan ni makin dia rahsia, makin dia besar di sisi Allah. Sebab Allah dia suka hamba dia buat amal dalam keadaan rahsia. Kita tak tunjuk ke orang. Jadi bila orang lain tak buat, majoriti orang tak buat, orang sangka kita pun tak buat, dan kita pun tak bagi tahu orang kita buat. Dan di saat itu adanya fadilat melakukan amalan secara rahsia. Kemudian yang kedua, faedah dia, bila ramai orang tak buat, kita nak buat tu dia jadi macam kena ada mujahadah, kena berjuang, kena usaha lebih pada biasa. Kalau semua pakat puasa, kita pun okey, aku puasa jugalah, semua orang puasa. Tapi kalau semua orang tak puasa, kita je puasa, orang tu ajak makan, orang ni nak belanja minum lah, orang tu begini. Jadi nak buat ibadat di waktu orang lain tak buat ni, dia jadi berat. Kerana berat itulah pahala dia akan menjadi lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala dia menjadi lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun bagi orang yang meninggalkan puasa, ada beberapa sifat puasa di bulan Sya'ban. Ikhtalafa ahlul ilm fi asbab kathrati siyamihi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban ala iddati aqwal. Awalan annahu kana yashtaghilu an siyami thalathati ayyam min kulli shahrin li safarin aw ghayrihi fatajtami'u fayaqdiyaha fi Sya'ban. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'amila binafilah athbataha wa idza fatathu qadaha. Ada yang kata Nabi banyak puasa ni sebenarnya selain daripada fadilat Sya'ban tu sebagai bulan yang dilupakan, ada yang mengatakan sebab dia dikira sebagai qada puasa sunat juga.
Sebab Nabi ni kadang-kadang ada waktu dia musafir, dia meninggalkan puasa sunat. Jadi Nabi ni dia qada, ibadat sunat pun dia qada, bukan setakat ibadat wajib. Jadi ada yang kata Nabi banyak puasa di bulan Syaban kerana qada puasa sunat. Wa qila inna nisa'ahu kunna yaqdina ma 'alayhinna min Ramadan fi syahr Sya'ban fa kana yasumu lidzalik. Wa hadha 'aksu ma warada 'an Aisyah radhiyallahu anha annaha tu'akhiru qada'a Ramadan ila Sya'ban li syughliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anis shaum. Ada yang kata sebab isteri-isteri Nabi memang banyak puasa di bulan Sya'ban qada. Kerana pada bulan lain sibuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka isteri-isteri Nabi banyak qada di bulan Syaban, maka Nabi pun puasa juga di bulan Syaban. Dan ini satu perkara yang kita sebut bahawa bagi orang-orang yang nak qada puasa masa inilah, bulan inilah. So kalau dia puasa sunat atau antara sunat dengan qada, dia kena dahulukan qada lah. Di bulan ni kalau yang siapa yang tak habis lagi qada, kena qada. Dan ada yang kata kerana kelebihan amalan di bulan Sya'ban, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, dan inilah pandangan yang lebih kuat. Inilah pandangan yang lebih kuat. Dan kita katakan wajib diberi peringatan bagi siapa-siapa yang masih ada hutang qada puasa, agar tidak melewatkannya sehingga bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Sehingga bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Kalau bertemu dengan Ramadan yang seterusnya dia masih lagi ada hutang puasa, maka dia kena qada puasa dan kena bayar fidyah. Menurut pandangan mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Lalu jumpa puasa, tak puasa Ramadan tahun lepas, sampai Ramadan tahun ni tak jumpa juga puasa, tak qada lagi, maka dia kena bukan bayar fidyah saja. Setengah orang tak apalah, bayar fidyah saja. Kalau bayar fidyah saja untung lagu tu. Pasal fidyah ni satu hari secupok makanan kepada fakir miskin. 30 hari baru 30 orang. Secupok makanan lebih kurang kita kata satu hidangan makanan tu RM10 hingga RM15. Tengoklah kalau kita makan kedai mamak tu sekali dengan air RM15 lah kita. Kalau makan kedai biasa lagi kita RM10 pun kita. Kalau RM10 setiap hari seorang fakir miskin, kalau 30 hari barulah RM300. Dia kata bayar, aku bayar daripada qada. Kalau dia sengaja lagu tu tak boleh. Pasal apa? Pasal qada tak gugur. Kalau dia jumpa dengan Ramadan seterusnya, qada wajib qada lagi. Cuma tambahan atas tu dia kena bayar fidyah. Tambahan atas tu dia kena bayar fidyah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana hukum ayah dia? Ayah dia meninggal dalam keadaan dia ada puasa nak kena ganti. Bolehkah ahli waris tolong qada untuk ayah dia? Jawapan dia boleh. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang mati dan dia ada hutang puasa yang perlu dia lunaskan, maka warisnya boleh qada untuk dia. Tu dalam keadaan kalau kena qada. Tapi orang yang sakit ni kita tengok, dia tak puasa qada tu sebab apa? Kalau dia sakit, kemudian antara lepas sakit dia sembuh, kemudian dia mati. Waktu sakit dia tinggalkan puasa. Waktu sembuh dia kena qada balik puasa yang dia tinggal waktu dia sakit. Tapi dia tak sempat qada, lalu dia mati.
maka orang ni dia ada hutang qada, dan waris dia boleh tolong puasa untuk dia. Keadaan pertama. Keadaan yang kedua, orang ni sakit, dan sakit dia berterusan sampai dia mati. Maka dia tinggalkan puasa kerana sakit yang tidak pernah sembuh. Bererti pada dia tidak ada hutang puasa ganti. Dia hanya ada hutang fidyah. Dia tak perlu qada lah, sebab dia memang sakit bawa ke mati. Orang sakit bawa ke mati ni dia tak perlu qada, sebab dia memang uzur sampai dia mati. Berbeza dengan orang yang sakit kemudian sembuh, kemudian mati. Sebab dia tinggalkan puasa masa dia sakit, ada uzur. Lepas tu dia sembuh. Waktu dia sembuh, dia wajib qada. Tapi dia tak qada, lalu dia mati dalam keadaan wajib qada. Yang ni kena qada untuk dia dan kena bayar juga fidyah. Entah kalau qada tu tak perlu bayar fidyah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu hadis yang menceritakan tentang puasa di akhir bulan Sya'ban. Puasa di akhir bulan Sya'ban. Oleh kerana bulan Sya'ban ni dia dekat sangat dengan bulan Ramadan, dia kata puasa di akhir bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu ramadana biyawmin aw yawmayn illa man kana yasumu sawman falyasumhu, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan satu hari atau 2 hari. Contohnya nak masuk bulan Ramadan, kita kata esok ni isytihar ni, tak tahu puasa ni esok ke lusa, tak apalah, aku puasa hari ni tak puasa dah. Dia kata apa? Sebab kita nak mendahului Ramadan. Jadi ada tak larangan Nabi dalam perkara berkaitan dengan perbuatan itu? Jawapan ada. Nabi kata jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Jadi macam mana kita nak kata tak ada puasa sunat bulan Sya'ban? Ada, sampai Nabi hampir-hampir puasa penuh sebulan. Tiba-tiba ada larangan pula nak puasa jangan mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Hak ni suruh, hak ni larang. Macam mana? Maka jawapan dia dalam masalah ni, Nabi SAW bersabda, illa man kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali siapa yang memang tabiat dia puasa, maka berpuasalah. Maksudnya, kalau tiba-tiba puasa start hari Selasa, puasa ni startnya hari Selasa, kita ni pula jadi memang puasa Isnin Khamis tak tinggal. Tiba-tiba hari Isnin, sehari sebelum Ramadan tu kita pun puasa. Kenapa? Sebab biasa dah puasa sunat Isnin Khamis. Boleh ke tak boleh puasa hari Isnin tersebut? Boleh. Tapi kalau dia tak pernah puasa, kenapa kamu puasa Isnin ni? Kita ambil awal lah sehari daripada Ramadan. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Kalau puasa tu kerana mendahului Ramadan, tak boleh. Tapi kalau dia memang sudah menjadi tabiatnya berpuasa,
pada hari tersebut, ataupun dia ada puasa ganti, ataupun puasa kafarah, ataupun puasa nazar, maka dia dibolehkan. Dia dibolehkan. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa bil jumlah, yang ketiga, kalau an yusamu bi niyyati tatawwu' al mutlaq. InsyaAllah kita belum. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati Muhammadan wa sallallahu alaihi. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sebagai kesimpulan ringkas pada apa yang kita baca menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Ramadan membesarkan bulan Syaban dengan puasa. Maka ini juga salah satu daripada isyarat, sebagaimana kita sebut dia adalah sunnah sebelum wajib, seperti hukumnya qabliyah sebelum salat fardu dan ba'diyah selepas daripada salat fardu. Ini menunjukkan apa? Satu lagi inti yang kita boleh ambil ialah baginda sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Preparation, persediaan. Maka salah satu daripada persiapan memasuki bulan Ramadan
adalah dengan latihan puasa sunat. Ada lagi tak persediaan-persediaan lain selain daripada persediaan puasa untuk kita masuk dalam bulan Ramadan? Jawapannya ada. Selain daripada puasa sunat, ialah memperbanyakkan taubat. Selain daripada taubat adalah memperbanyakkan doa. Sebab tu para salaf, mereka senantiasa doa agar Allah sampaikan kepada Ramadan, sampaikan mereka kepada Ramadan. Ya Allah, biarlah Allah panjangkan umur kita supaya kita sempat bertemu dengan Ramadan. Antara persediaan untuk Ramadan adalah melangsaikan hutang-hutang puasa. Sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, kalau ada puasa wajib yang belum ganti, maka langsaikan dia dengan qada. Dan antara persiapan Ramadan adalah belajar hukum-hukum puasa, apa yang membatalkannya dan apa yang mengurangkan pahalanya. Yang seterusnya, antara persiapan Ramadan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Sebab kita ni nak dekat Ramadan, kita nak baca Quran banyak dalam bulan Ramadan. Maka kita perbaiki bacaan-bacaan kita, memperbanyakkan kadar bacaan kita apabila masuknya bulan Ramadan. Ini antara benda-benda yang kita kena cakna atau aware, bagi kesedaran kepada masyarakat ataupun untuk diri kita sendiri, bahawa peri pentingnya kita mempersiapkan diri kita menghampiri Ramadan. Yang kita sebut tadi apa? Dengan puasa sunat, dengan memperbanyakkan taubat, dengan memperbanyakkan doa, dengan mempersiapkan ilmu-ilmu berkaitan hukum hakam puasa, dengan ajar anak-anak kita untuk latihan-latihan puasa, dan juga ilmu berkaitan dengan puasa, dan kita juga mempersiapkan diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran, agar bila sampai bulan Ramadan yang agung, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menjalani ibadat Ramadan dengan sesempurna yang mungkin. Kenapa? Kerana dia adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Itulah dia yang dapat saya sebut tentang hubungan ataupun kelebihan dan sunnah di bulan Sya'ban. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hari-hari kita dalam Sya'ban ini sebagai hari yang sia-sia, dan bukanlah juga hari untuk kita berpesta nak dekat Ramadan kena makan banyak-banyak dah. Sebaliknya, bukan kita nak kena prepare dengan banyakkan makan, tetapi kita prepare dengan mula berjinak-jinak dengan puasa. Ada orang jadi macam balas dendam, esok nak puasa dah, hari ni kena makan betul-betul. Tak ada, istilah agama tidak macam tu. Dia buat latihan untuk kita berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.